Datuk TJ bertanya pada penjual ikan tu tentang rupa ular tu. Menurut penjual ikan tu, ular tersebut berwarna hitam, besar, sebesar pokok pinang dara. Dia jilat darah ikan dekat lantai pasar tu. Sebelum tu ada seorang lelaki tua, bau badannya busuk, berjalan dalam pasar tu. Bila penjual ikan tu kata ada bau busuk, lelaki tu hilang. 5 minit kemudian, tempat lelaki tu hilang, muncul ular besar sambil jilat bangkai ikan dan darah. Datuk TJ ajak penjual ikan tu pergi tengok, tapi dia tak nak, takut katanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan Jin siri 74, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link di playlist dekat hujung video nanti. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Okey, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pelik. Sabar, 2 hari lagi aku jumpa kamu berdua. Kalau dalam tempoh 2 hari kucing hitam tu mengganas lagi, kamu berdua cari aku. TJ segera tulis alamat rumah datuk dia pada sekeping kertas dan serahkan pada Tajuddin. Datuk TJ bersuara, rahsiakan alamat rumah aku. Kalau pesan ni kamu langgar, aku tak dapat bantu kamu berdua. Tajuddin dan Maniam segera bangun. Muka mereka nampak pucat. Kedua-duanya segera dapatkan Datuk TJ. Macam ada sesuatu yang ikut mereka. Badan mereka berdua menggeletar. Kami dengar suara kucing, kata Tajuddin. TJ segera pergi ke longkang. Renung kiri, renung kanan, tak ada kucing pun dekat situ. TJ bersuara, tak ada kucing pun? Kalau tak ada kucing, macam mana boleh ada suara kucing? Mungkin perasaan kamu berdua kot. Saya dengar dan yakin itu suara kucing hitam. Tiba-tiba seekor kucing hitam muncul depan mereka. Datuk TJ terus angkat kaki kiri. Dengan tangan kiri, dia terus tepuk tapak kaki dia 5 kali berturut-turut. Kucing hitam tu terus mengiau sekuat hati. Mulutnya terbuka luas, matanya merah. Perlahan-lahan Datuk TJ jatuhkan kaki kirinya sambil tahan nafas. Bila dia hembus nafas, tangan kiri dia terus luruskan. Sebaik saja kaki kiri Datuk TJ diletakkan, kucing hitam tu terus menjerit dan melompat paras kepala TJ dan terus gaib. Tajuddin dan Maniam terlopong. Muka mereka bertambah pucat. Beberapa orang anggota polis yang bertugas dekat balai merenung ke arah mereka dengan keheranan. Tiba-tiba, "Ular! Ular!" Suara tu datangnya dari arah pasar. Suasana dekat situ kelihatan kelam kabut. Penjual dan pembeli bertembiaran lari keluar dari pasar. 2 orang penjual ikan berlari keluar dari pasar sambil bawa pisau pemotong ikan tu melintas jalan. Sebuah kereta terpaksa brek kecemasan. Sebuah lori bawa durian yang berada dekat belakang kereta tu tak sempat brek dan sondol kereta depan dia.
Dalam kemalangan tu tak ada siapa yang cedera. Suasana jadi bertambah kacau. Cerita ular muncul dalam pasar terus merebak dengan cepat. Penjual ikan yang selamat dari dilanggar kereta tadi terus masuk ke kawasan depan balai polis. Datuk TJ segera tangkap tangannya dan rampas pisau potong ikan tu. Seorang lagi terus lari ke arah belakang pekan. Maniam dan Tajuddin dah berlari masuk ke dalam balai polis. Beberapa orang anggota polis segera pergi ke tempat kejadian dan kawal keadaan supaya jalan raya bergerak dengan lancar. Beberapa orang anggota polis yang tak bertugas segera cari kayu dan buluh untuk pergi ke pasar. "Jangan," kata Datuk TJ pada anggota polis tu. Sarjan segera dapatkan Datuk TJ dan berbual kejap. Kemudian sarjan suruh anggota-anggota polis yang bawa kayu dan buluh tu pulang semula ke balai. Datuk TJ bertanya pada penjual ikan tu tentang rupa ular tu. Menurut penjual ikan tu, ular tersebut berwarna hitam, besar sebesar pokok pinang dara. Dia jilat darah ikan dekat lantai pasar tu. Sebelum tu ada seorang lelaki tua, bau badannya busuk, berjalan dalam pasar tu. Bila penjual ikan tu kata ada bau busuk, lelaki tu hilang. 5 minit kemudian, tempat lelaki tu hilang, muncul ular besar sambil jilat bangkai ikan dan darah. Datuk TJ ajak penjual ikan tu pergi tengok, tapi dia tak nak, takut katanya. Kemudian sarjan cadang untuk tembak je ular tu, tapi Datuk TJ tak setuju. Datuk TJ bersuara, "Begini saja, kita tunggu sini. Awak suruh orang yang ada dekat tepi jalan ni pulang. Jangan suruh mereka tunggu dekat situ." Sarjan segera suruh orang-orang tu pulang. Beberapa orang suri rumah yang masuk ke dalam pasar disuruh pulang juga. Keadaan dalam pasar kembali tenang dan sunyi sepi. Panas tengah hari kian membahang. Datuk TJ bersuara, "Sekarang awak sarjan berdiri belakang saya dalam jarak 10 kaki. Tamar pula berdiri belakang awak dalam jarak yang sama." Datuk TJ terus peluk tubuh sambil renung ke arah pasar. TJ nampak ada sebuah teksi berhenti mengejut dekat jalan raya. Depan teksi tu kelihatan seekor ular hitam sebesar batang pinang melintas. Bila teksi tu bergerak semula, ular tu dah berada depan Datuk TJ. Datuk TJ langkah 3 tapak ke depan dan undur 3 tapak ke belakang dan terus buka silat. Serentak dengan tu terdengar satu letupan yang kuat macam bunyi peti. Dari sebelah kanan Datuk TJ terpancar cahaya kilat yang memanjang menuju ke arah pucuk kelapa. Bila bunyi letupan tu berakhir, ular hitam sebesar pinang dara tu terus gaib. Badan Datuk TJ dibasahi peluh. Nafasnya tercungap-cungap. Rumput hijau yang berada tak jauh daripada Datuk TJ hangus terbakar. Manakala batu jalan menuju ke balai polis tempat ular hitam sebesar pinang dara tu bergerak, kelihatan merekah. Datuk TJ letakkan hujung jari telunjuknya di hujung dahi dan perlahan turun hingga ke pangkal dagu dan bersuara, "Masih belum selesai lagi. Sekarang orang yang berniaga bolehlah ke tempat berniaga masing-masing saja." 10 minit kemudian, pasar kembali dipenuhi orang ramai. Mereka macam lupa dengan apa yang terjadi tadi. Disebabkan waktu Zuhur dah masuk, TJ dengan datuk dia menuju ke masjid. Lepas solat dan berwirid, mereka tinggalkan masjid yang letaknya tak berapa jauh dari Sungai Perak dan terjumpa seorang peminta sedekah dekat bawah pokok. Dekat peminta sedekah tu ada tongkat dan tempurung. Datuk TJ berhenti melangkah. Dia terus seluk poket bajunya dan keluarkan RM5. Suruh TJ letak dalam tempurung peminta sedekah tu. Bila TJ berdiri depan peminta sedekah tu, bulu roma dia terus meremang. Jantung berdebar-debar, macam ada sesuatu yang tak kena. Badan TJ terus menggeletar. Datuk TJ bersuara, "Apa lagi yang kau tunggu, Tamar?" "Saya takut, Tok." "Apa yang kamu takutkan? Dia manusia macam kamu juga." "Saya tak nak, Tok." TJ segera berpatah balik ke arah datuk dia yang berdiri tak jauh dari dia. Datuk TJ jadi marah. Dia heret TJ ke arah peminta sedekah dekat bawah pokok tu. Sebaik saja TJ dengan datuk dia berdiri depan peminta sedekah tu, cepat-cepat peminta sedekah tu bangun. Dia lemparkan tempurung dan tongkatnya. TJ dan datuk dia pandang ke arah kawasan peminta sedekah tu, lemparkan tongkat dan tempurung dia. Bila mereka pandang balik dekat peminta sedekah tu, dia dah gaib dan terhidup bau yang amat busuk. "Kita diperdaya lagi," kata Datuk TJ. Mereka berdua teruskan perjalanan dan singgah di kedai makan yang tak jauh dari tebing sungai. 2 orang lelaki yang duduk tak jauh dari meja mereka rancak bercerita tentang buaya putih yang dilihat oleh beberapa penduduk dekat kampung seberang. Menurut cerita kedua lelaki tu, buaya putih tersebut muncul di tengah sungai waktu bulan mengambang penuh. Buaya tu akan ikut sampan orang-orang yang pulang malam dari Pekan Parit. Setakat ni belum ada orang yang diganggu oleh buaya putih tu.
Buaya tu hanya perlihatkan diri je. Bila ada orang maki hamunya, buaya putih tu akan buka mulutnya luas sambil libas ekornya di permukaan air. Katanya buaya putih tu buaya keramat. Malam esok orang-orang kampung kat situ akan buat jamuan. Katanya buaya putih tu berasal dari manusia. Kalau tak dibuat jamuan atau semahan akan mendatangkan bala. Datuk TJ cuit baju TJ, suruh dia cepat makan sikit. Datuk TJ tak minat dengan perbualan kedua orang lelaki tu. Habis je TJ makan, mereka terus bayar dan tinggalkan kedai makan tu. Datuk TJ bersuara, memuja dan buat jamuan tu kerja kurafat. Mana ada buaya keramat? Habis buaya tu buaya apa tu? Mungkin memang ada buaya putih. Sudahlah Tamah, jangan tanya lagi. Mereka berdua menuju ke pentian bas. Lama tunggu bas, Datuk TJ ajak naik teksi. Mereka pun menuju ke tempat teksi. Nasib baik Malik Cina, kawan Datuk TJ yang bawa teksi sapu, ada dekat situ dan bersedia hantar mereka pulang dengan percuma. Mulanya Datuk TJ tak nak terima tawaran tu, tapi setelah dipujuk beberapa kali oleh Malik Cina, Datuk TJ bersetuju. Dalam perjalanan ke rumah, Datuk TJ bagi tahu TJ kenapa orang panggil kawannya tu Malik Cina. Sebabnya wajahnya macam orang Cina dan boleh bercakap dalam bahasa Cina dengan lancar pula. Menurut Malik Cina lagi, sebelum ni dia pindah ke Kubang Kerian, Kelantan. Sekarang dia buat keputusan untuk tinggal dekat Sungai Siput. Bila anak perempuan sulung dia kahwin, nasib buruk menimpa keluarga mereka. Ceritanya 3 minggu lepas nikah, anak perempuan dia buat perangai. Masuk je waktu asar, anak dia terus menjerit dan koyak pakaiannya hingga hancur. Dah puas Malik bawa jumpa doktor sakit jiwa. Sakitnya tak sembuh-sembuh juga. Dah berpuluh pawang dan bomoh yang lari lintang pukang. Bila anak dia tengok pawang atau bomoh datang nak berubat, dia jadi kuat macam orang lelaki. 3 orang tak mampu pegang dia. Bara api dipijak dan dimakannya. Setelah berfikir panjang, semua tanah dan rumah dekat Kubang Kerian tu Malik jual dan menantu dia pula izinkan Malik bawa isterinya berubat. Dah 5 bulan dia tinggal dekat Sungai Siput tu. Akhirnya mereka sampai dekat rumah Datuk TJ. Malik Cina berhentikan teksi sapunya dekat tepi jalan. Datuk TJ hulukan duit tambang, tapi Malik Cina menolak dengan alasan apa yang dia buat sebagai tanda persahabatan. Sebelum beredar tu, Malik Cina minta tolong pada Datuk TJ. Kalau ada kenal bomoh atau pawang handal, beritahu dia. Datuk TJ cakap kalau ada nanti dia bagi tahu. Maaflah kalau ada bunyi-bunyi tu kan, ada orang buat kerja kat sebelah lah. Datuk TJ ada beritahu juga hasratnya nak tengok anak Malik Cina ni minggu depan. Kemudian Malik Cina lukis rajah jalan ke rumahnya. Lepas siap lukis tu, kertas tu diserahkan pada Datuk TJ. Datuk TJ teliti rajah yang dibuat oleh Malik Cina dan bersuara, "Aku tahu rumah kamu tak jauh dari kampung bahagia kan?" "Betul, tapi kena lalu kampung bahagia dulu baru sampai ke rumah aku. Jangan terkejut pula bila datang nanti kamu tengok anak perempuan aku berpakaian tak senonoh, macam orang separuh bogel dan maki hamun kamu." Tak lama kemudian Malik Cina beredar dan tinggalkan mereka berdua di pinggir jalan nak ke rumah. Sampai dekat rumah, Datuk TJ bagi tahu TJ umurnya dengan Malik Cina beza 8 tahun je. Tapi Malik Cina nampak lebih tua dari dia. Abang Malik Cina pula namanya Suhaimi Jepun, kawan rapat Datuk TJ masa belajar silat dulu. Tapi Suhaimi Jepun mati gantung diri sebab malu isterinya dilarikan orang. Malu dengan peristiwa yang dilakukan oleh abangnya yang bertentangan dengan Islam, Malik Cina pindah ke tempat lain. Itulah latar belakang keluarga Malik Cina yang diberitahu oleh Datuk TJ. Keesokan harinya, TJ terkejut bila Datuk dia cakap nak ke rumah Malik Cina. Padahal semalam Datuk dia cakap nak pergi dalam minggu depan. TJ bertanya, "Kenapa tergesa-gesa je tu nak pergi?" "Itu soal aku, bukan soal kamu. Aku nak sampai ke rumahnya sebelum waktu asar. Kau pergi dulu naik bas Tamah. Tunggu aku dekat simpang masuk ke kampung bahagia." Belum pernah Datuk TJ suruh TJ pergi ke sesuatu tempat seorang diri. Ke mana-mana saja mereka pergi mesti berdua. Kemudian Datuk TJ bagi duit tambang. TJ terpaksa naik bas sendirian. Terasa bosan sebab tak ada kawan bersembang. Nasib baik dalam perjalanan tu, TJ terjumpa dengan seorang pemuda yang sebaya dengan dia dekat perhentian bas Kuala Kangsar. Namanya Zainuddin. Bolehlah mereka bersembang. Akhirnya TJ sampai di simpang masuk ke kampung bahagia. Dia terkejut bila tengok Datuk dia dah ada dekat situ. Sambut TJ dengan senyuman. Dia
tanya pengalaman TJ naik bas macam mana. Semuanya TJ ceritakan. Bila TJ tanya macam mana datuk dia boleh ada dekat situ, datuk dia tak menjawab. Bila TJ tanya berulang kali, datuk dia jadi marah. Dia degilkan bejik mata ke arah TJ. TJ terus diam. Mereka pun sambung berjalan kaki melalui kawasan perumahan. Lebih kurang 200 meter nak sampai rumah Malik Cina, mereka terjumpa dengan Malik. Malik bersuara, "Naik kereta saya. Kenapa semalam tak nak cakap? Kalau cakap siang-siang kan senang." "Kamu tak cari penumpang hari ni, Malik?" "Hari ni cuti, semalam dapat lebih. Kerja sendiri kan." Lepas solat asar, Datuk TJ ajak TJ tengok keadaan anak perempuan Malik Cina. Orangnya cantik, rambut panjang separas dada. Usianya sekitar 20-an. Kesian tengok dia tidur dalam keadaan kakinya dirantai. Kemudian mereka berdua kembali ke ruang anjung rumah. Datuk TJ cungkil rahsia dari Malik Cina. Menurut Malik Cina, bila anak perempuannya terjaga dari tidur, dia akan menjerit. Untuk hentikan dia dari menjerit, mereka terpaksa bagi kain. Kain tu akan dikoyaknya hingga hancur. Sekarang ni mereka dah ganti kain tu dengan kertas dan terpaksa sediakan 3-4 kilo kertas sehari. Kalau tak disediakan, dia akan menjerit sambil cubit kulit badannya dan buka pakaiannya. Sebaik saja Malik Cina habis bercerita, terdengar suara perempuan menjerit. Bulu roma TJ terus meremang. Cepat-cepat Malik buka rantai kaki anak perempuannya. Isteri Malik pula terus bawa setimbun kertas dan diletakkan dekat bawah pokok manggis belakang rumah. Bila rantai kakinya dibuka, anak perempuan Malik segera dapatkan timbunan kertas tu. Dia terus koyak kertas sesuka hati. Masa tu kalau bagi makanan atau minuman, semuanya habis dicampakkan. Jiran-jiran yang berdekatan segera kerumuni anak Malik tu. Mereka seronok tengok dia koyak kertas. Malah ada yang datang bawa kertas dan kain nak bagi dekat dia. "Mari Tamah, kita tengok lebih dekat lagi perangannya," kata Datuk TJ. Mereka berdua terus melangkah ke arah pokok manggis. Malik Cina dan isterinya yang ada dekat situ nampak sunggul melihat kedatangan Datuk TJ dan TJ. Datuk TJ terus berhenti dan bertinggung depan anak perempuan Malik Cina. Perempuan tu terus mengoyak-ngoyakkan kertas. Okey, sampai sini siri 74 cerita bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.